dan salam sejahtera. Saya 2210-777 Kuik Kemal Mustaqim bin Kurusan Bandi. Jadi hari ini saya akan buat sedikit perkongsian berkenaan sebuah buku yang berjaya menarik minat saya untuk membuat sedikit ulasan berkaitan, iaitu buku yang bertajuk Isu-isu Budaya dalam Pembangunan Sosial. Jadi kalau boleh lihat kat sini, inilah contoh buku dia, Isu-isu Budaya dalam Pembangunan Sosial. Jadi untuk kita tahu intipati dalam buku ni, so untuk let's go. Okey, jadi untuk buku ni dia diselenggara oleh 5 orang penulis utama, iaitu Cik Sri Mustafa, Abdul Rahman Abdul Aziz, Rohani Abdul Ghani, Jamaluddin Mustafa dan juga Nur Aidai Omar. Penerbit pula dia diterbitkan oleh Universiti Utara Malaysia, iaitu UUM. Bagi cetakan pertama adalah pada tahun 2005 dan untuk cetakan kedua adalah pada tahun 2008. Jadi jumlah halaman keseluruhan adalah sebanyak 240 muka surat. Secara umumnya, buku ini merupakan satu bentuk koleksi artikel di mana memaparkan pelbagai isu berkenaan pembangunan sosial di Malaysia pada hari ini. Antara isu utama yang difokuskan adalah berkaitan budaya masyarakat Malaysia. Selain itu, topik yang turut dibincangkan adalah peranan komunikasi dalam konteks budaya masyarakat serta implikasi kolonialisme terhadap satu bangsa maupun peradabannya. Apa yang lebih menarik mengenai perkongsian buku ini adalah pembentukan identiti dan jati diri sesuatu bangsa dapat dipupuk di bawah aspek penerapan aspek kesukanan di bawah konteks sosiopolitik. Pada masa yang sama, penulis juga mengetengahkan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia ke arah melaksanakan agenda pembangunan dalam arus globalisasi. Rencana berkaitan pengaruh nilai budaya terhadap pembelajaran di peringkat universiti dan di Institut Pengajian Tinggi juga turut dibincangkan. Dari sudut keagamaan pula, topik seperti fatwa, adat, ajaran sesat maupun akidah turut dibicarakan selaras dengan pembangunan dan isu semasa yang berlaku. Di samping itu, buku ini turut memuatkan artikel berkenaan teras pembentukan bangsa Malaysia dan juga dikatakan melalui ketuanan Melayu. Kesimpulannya, buku ini mampu dijadikan sebagai alat alternatif ke arah mencari titik penyelesaian, khususnya dalam membahaskan tentang budaya dan pembangunan di Malaysia khasnya. Jadi bagi keperluan tugasan subjek ini, saya memfokuskan kepada 5 bahagian utama daripada 11 topik yang terdapat dalam buku ini, iaitu yang pertamanya kita akan lihat budaya masyarakat Malaysia, yang kedua kolonialisme dan imperialisme terhadap peradaban Melayu, yang ketiga pembangunan sosial di bawah konteks isu dan cabaran, yang keempat pengaruh nilai budaya terhadap pembelajaran di peringkat universiti, dan yang kelima iaitu yang terakhir adalah ajaran sesat, punca kemunculannya dalam masyarakat Melayu. Jadi yang kita akan lihat pada topik pertama, iaitu budaya masyarakat Malaysia. Jadi apa yang dimaksudkan dengan budaya? Jadi budaya ini definisikan sebagai satu bentuk warisan sosial, iaitu suatu masyarakat sama ada segi aspek sistem idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma dan adat yang dikongsi bersama oleh semua orang dalam masyarakat. Pada masa yang sama, elemen budaya juga boleh dikelaskan kepada 3, iaitu budaya bukan material, budaya material dan juga cultural led. Jadi setiap individu seharusnya menghormati budaya individu lain kerana ia merupakan satu bentuk cara hidup yang telah sekian lama diamalkan selaras sesetengah budaya yang berkaitan dengan kepercayaan dan adab bersam. Setiap individu sewajarnya tidak menyentuh sentimen peribadi sesuatu kaum yang lain. Kepelbagaian etnik yang terdapat di Malaysia juga boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan masyarakat terbesar, seperti yang kita tahu, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Jadi namun begitu, masyarakat yang tertua dikenali sebagai orang asli, di mana kebanyakannya mereka tinggal di Sabah dan Sarawak, serta sebilangan kecil juga ada tinggal di beberapa tempat di semenanjung Malaysia. Umumnya masyarakat ini amat berpegang teguh kepada unsur alam dan juga semangat. Jika kita lihat dari aspek komunikasi, penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan rakyat Malaysia pada hari ini lebih menggambarkan prestij dan juga anggap sebagai bahasa kedua kerana ia merupakan bahasa pentadbiran sejak zaman kolonial lagi.
Kesimpulan kecil yang saya boleh katakan ialah percantuman budaya turut berlaku hasil kemasukan budaya dari negara luar sehinggakan dapat melahirkan satu budaya yang baru. Jadi kita akan lihat kepada topik yang kedua, iaitu kolonialisme dan imperialisme terhadap peradaban Melayu. Jadi kolonialisme perlu ditarifkan sebagai suatu konsep mengenai penguasaan politik secara keseluruhan oleh kaum penjajah terhadap tanah jajahannya. Berbeza dari konsep imperialisme pula, lebih menekankan kecenderungan suatu masyarakat atau negara untuk menguasai pihak lain melalui cara dan matlamatnya. Jadi seperti yang kita sedia maklum, bangsa Inggeris merupakan kuasa penjajah terbesar di tanah Melayu. Jadi terdapat beberapa kesan kolonialisme di tanah Melayu, meliputi corak sistem kerajaan, agama Islam, bidang pendidikan dan juga ekonomi serta budaya. Jadi kita lihat yang pertama iaitu perubahan terhadap corak sistem berkerajaan. Jadi penjajahan barat telah merubah corak pemerintahan di tanah Melayu dengan menyebabkan kehilangan kuasa politik dan pemerintahan daripada pimpinan orang-orang Islam, iaitu sultan maupun raja, kepada pemimpin kuasa barat yang beragama Kristian, seperti kita tahu iaitu residen. Jadi untuk kesan terhadap agama Islam pula, kita akan lihat adalah pelbagai kitab agama dan Al-Quran telah dipergiatkan untuk diterjemahkan. Sejak kebelakangan ini lahir segolongan ataupun segelintir masyarakat Melayu yang terus mengkagumi kebudayaan barat seperti hidup yang bebas, hiburan, mementingkan keseronokan dan kebendaan semata-mata. Bagi kesan dalam bidang pendidikan pula, sebelum kedatangan penjajah barat, masyarakat Melayu hanya mendapat pendidikan tidak formal, iaitu kemahiran membuat bubu, raga dan juga bercucuk tanam. Selaras dengan perkembangan agama Islam, pendidikan sekolah pondok telah mula dibangunkan dan ditingkatkan, di mana anak Melayu dididik dengan ajaran agama seperti fardu ain, fardu kifayah, ajaran tauhid dan sebagainya. Bagi kesan terhadap ekonomi pula, kedatangan barat juga membawa kepada perkembangan ekonomi wang, yang mana sebelum ini rata-rata masyarakat Melayu menggunakan sistem barter, iaitu sistem pertukaran barang dengan barang. Jadi para pekerja mula dibayar dengan gaji dengan wang tunai pada kurun yang ke-19. Seterusnya, kesan yang keempat iaitu perubahan terhadap budaya dan falsafah hidup. Jadi kemasukan orang barat telah mempengaruhi perkembangan budaya setempat, iaitu budaya hidup penduduk tempatan, dari segi kemasyarakatan, dan seterusnya mewujudkan pelbagai kaum di Kepulauan Melayu. Contohnya melibatkan aktiviti perkahwinan campur. Bagi topik ketiga, kita akan fokuskan kepada pembangunan sosial di bawah konteks isu dan juga cabaran. Masalah sosial, sama ada sosioekonomi maupun sosio budaya, sering kali wujud ketika sesebuah negara cuba untuk membangun. Di antara isu yang sering kali wujud, terutamanya di kawasan pemadaran, ialah kemiskinan, perumahan, kesesakan dan juga pengangguran. Namun begitu, isu sosial ini seterusnya akan bawa kepada isu sosial yang lain pula, iaitu seperti kebutuhan moral dan akhlak di kalangan penduduk. Tegasnya, isu sosial ini seharusnya dibendung dan dijadikan fokus utama pihak pemerintah, khususnya pihak kerajaan. Jadi jika isu ini tidak diatasi, kemungkinan besar pembangunan negara akan terbantut serta menerima impak negatif seperti merugikan negara dan juga rakyatnya. Jadi untuk topik keempat pula, kita akan lihat bawah pengaruh nilai budaya terhadap pembelajaran di universiti. Jadi topik ini lebih memberikan fokus kepada nilai-nilai budaya kaum Melayu, Cina dan India yang masih memperlihatkan jurang untuk bersatu sebagai bangsa Malaysia. Interaksi sosial di antara kaum Melayu dan kaum lain juga masih minimum kerana perbezaan dari segi keutamaan dan kepentingan dalam kehidupan masih lagi wujud. Hal ini berikutan setiap kaum masih lagi mewarisi trait budaya daripada kaum masing-masing. Di kampus universiti tempatan secara umumnya, pelajar Melayu boleh dikenal melalui cara pergaulan mereka seperti relax dan sikap tidak menunjukkan kerisauan terhadap pelajaran maupun terhadap apa yang akan berlaku pada diri mereka. Berbeza pula dengan pelajar Cina yang lebih memaparkan kesungguhan ketika belajar bagi mendapatkan grade yang terbaik. Pelajar India pula mempunyai kelebihan
di mana mereka patuh pada seniors, dan seniors inilah yang menjadi role model semasa memilih kursus maupun mendapatkan bantuan di peringkat universiti. Jadi untuk topik yang terakhir, kita akan lihat kepada ajaran sesat, iaitu punca kemunculannya dalam masyarakat Melayu. Jadi kemunculan ajaran sesat atau ajaran yang menyeleweng daripada akidah bukanlah satu fenomena baru yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini. Di Malaysia, terdapat beberapa ajaran sesat yang dikatakan terkenal, iaitu ajaran Ayah Faith. Di Malaysia ni, ajaran sesat boleh ditakdirkan sebagai sebarang amalan yang dibawa oleh orang Islam maupun orang bukan Islam, di mana bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Punca kesesatan yang utama ialah pegangan akidah yang tidak kuat, di mana ada statistik melaporkan sehingga 80% penganutnya maupun rakyat tidak mempelajari pengetahuan agama sebenar-benarnya. Fahaman sekular jadi telah menjadi satu bentuk kesesatan yang terbesar dan amat sukar diatasi dan dikesan, kerana ianya telah dianggap sebagai satu perkara yang biasa di kalangan masyarakat dunia pada hari ini. Asalnya umat Islam merupakan golongan yang paling terkesan, berikutan penganutnya kian hanyut dan tenggelam dalam kemewahan hidup dunia ini. Terdapat beberapa punca yang mendorong kepada penglibatan masyarakat dalam ajaran sesat, khususnya umat Islam, iaitu pertama kita lihat ialah kelemahan pegangan kepada Allah SWT. Yang kedua ialah salah faham dan penyalahgunaan tasawuf. Yang ketiga ialah para ilmuwan. Yang keempat kejahilan. Yang kelima ialah pengaruh alat sebaran am. Yang keenam amalan dan adat istiadat. Dan yang ketujuh ialah pendidikan keluarga. Bagi kriteria ajaran sesat pula terbahagi kepada 6 yang utama, iaitu yang pertamanya kita lihat ialah kepercayaan kepada rukun iman dan asas yang bertentangan dan tidak selaras dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua ialah mempertikaikan kebenaran Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga ialah mana-mana ketua kumpulan maupun individu yang mendakwa dirinya sebagai Nabi. Yang keempat adalah menganggap semua agama di dunia ini adalah sama. Yang kelima ialah pendewaan diri atau pemimpin ajaran tersebut yang bertentangan dengan akidah. Dan yang terakhir sekali ialah mengadakan bid'ah atau mengeluarkan pendapat baru yang bertentangan dengan akidah serta syariat yang diasaskan oleh dalil qati. Kesimpulannya, buku ini banyak merungkaikan tentang pentingnya ilmu serta semangat bersatu padu dalam mendepani cabaran yang mendatang. Jadi saya juga dapat melihat tentang senario sebenar, khususnya dalam aspek pergaulan di antara kaum dengan lebih mendalam. Berikutan buku ini turut memaparkan statistik kajian pengaruh nilai budaya dalam pembelajaran di peringkat universiti. Tegasnya, saya berharap agar lebih banyak artikel maupun penulisan yang menonjolkan berkaitan isu pembangunan sosial. Hal ini berkaitan isu ini perlu diberikan perhatian agar kelestarian pembangunan sosial di dalam negara dapat dibentuk. Akhir kata, sikap rasisme terhadap kaum wajar dihentikan kerana uniknya Malaysia datang daripada konteks pelbagai kaum, sehinggakan negara luar juga cemburu tentang bagaimana kehadiran pelbagai bangsa maupun agama tidak mencetuskan sebarang titik persengketaan. Sekian, terima kasih. I begin to
Feel